الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Naim macam bacaan doa. Okey, kita mulakan lagi dengan umur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, Saza. Okey. Sebelum tu Saza nak paparkan yang awak tengok ni yang kita nak belajar hari ni. Sebelum kita mulakan pelajaran, saya nak tanyalah. Okey, siapa di kalangan kamu yang boleh jawab soalan Ustazah? Okey. Baik, seandainya selepas kita macam terkentut kan, kita dah ambil uduk, kita terkentut. Okey, jadi macam mana kalau kita nak semayang, macam mana tu semayang kita? Kena ambil air semayang balik ada kena. Jadi kita kena ambil uduk balik kan? Betul? Lepas tu apa nama tu? Kita ni ambil uduk tu menandakan kita apa? Hadas besar ke hadas kecil? Besar. Ada besar? Kecil. Yeah, my pun tersilap. Okay, hadas kecil. Betul. Kalau kena ambil uduk, menandakan itu hadas ke? Kecil. Ada kecil macam buang air besar, buang air kecil kan. Keluar salah satu daripada dua, maksudnya maksudnya terkentut ke apa kan. Itu. Tapi jadi hari ni kita nak belajar tentang hadas. Okey, kita tengok ni. Kita tengok paparan Ustazah hari ni. Okey, buku kamu tahun 4. Okey, tadi Mai, kejap lagi kita tengok muka surat dia. Okey, yang ni kita tengok maksud hadas. Jadi apa dia hadas? Okey, boleh tak tutup mic dulu? Tutup mic? Ya. Okay. Okey, Tania, terima kasih. Okey, kita teruskan pada ni maksud hadas. Maksud hadas ialah kekotoran maknawi pada diri sendiri yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contohnya solat, tawaf, sentuh Al-Quran. Jadi kalau kita ada hadas ni, benda-benda ni kita tak boleh lakukan. Jadi saya harap boleh faham lah. Okey. Sekejap Baik, seterusnya kita tengok yang muka surat seterusnya. Okey, ingat Okey, hadas ni terbagi pada dua, iaitu hadas kecil, yang kedua hadas besar. Okey, hadas kecil ni kita dah belajar tau. Jangan lupa kita dah belajar masa tu kita cuti sekolah, tapi Ustazah ajar awak kelas 2 kelas dengan kelas 1 lagi kan. Tentang hadas kecil ni tadi itulah ambil wuduk ataupun tayamum kalau wuduk wuduk tak ada kan. Jadi tu dia, tadi kita belajar hadas besar, hadas kecil. Okey, ada kecil kita dah belajar. Sekarang ni kita nak belajar hadas besar. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Ingat hadas bagi pada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil kalau kita nak solat kita kena ambil wuduk ataupun tayamum. Yang kedua hadas besar. Hadas besar kena mandi wajib. Ni lagi kita nak belajar. Okey. Baik, seterusnya. Hadas kecil ni kita dah belajar, tak apa. Sebab berlaku ni pun kita dah belajar sekali. Sekarang ni hadas besar. Okey, apa yang diwajibkan mandi wajib? Maksudnya yang kenapa kita kena nama dia hadas besar? Okey, yang ini saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Kalau ada 6 perkara ini atau salah satu daripada 6 perkara ini mengatakan kita ni kena mandi wajib. Ni nama dia hadas besar lah ni. Sehingga kan kita wajib mandi. Okey. Baik, yang ini ini
Tak ada pada lelaki, wiladah. Ni tak ada pada lelaki ya. Naim tak ada ya, awak tak ada ya wiladah ni. Okey, haid juga tak ada. Okey, nifas juga tak ada bagi lelaki. Okey. Baik ingat sebab kita nak kena mandi wajib ni. Okey, yang pertama wiladah bagi perempuan saja. Haid bagi perempuan saja. Nifas bagi perempuan saja. Okey, lepas tu keluar air mani, okey. Kena mandi wajib. Okey, seterusnya melakukan persembuhan bagi orang yang dah berkahwin saja, ya. Okey, lepas tu mati kecuali mati syahid. Mati ni kenapa ya? Mati ni bukannya orang tu bangun mandikan diri dia. Kita yang kena mandikan. Gelak Naim. Kita yang kena mandikan dia. Jangan kata, Ustazah, orang tu bangun mandi sendiri. Tak ada. Takut larilah orang. Kan, macam mana pun sebab tu bila sekarang ni Ustazah cerita sikit lah sebab kita sekarang tengah COVID kan, tengah pandemik ni. Jadi kita tengok, Ustazah, kenapa orang kena COVID tak kena mandi? Orang tu lap-lap je dengan tanah, apa benda tu? Itu namanya tayamum. Jadi orang COVID kita tak boleh mandikan. Kita tahu dia punya kuman boleh berjangkit kepada orang lain kan, virus tu. Jadi berbahaya. Oleh kerana berbahaya, okey, orang yang uruskan mayat tersebut terus bungkus-bungkus mayat tersebut dan terus sapukan tadi adalah namanya tayamum. Okey ya, faham ya? Ustazah ceritakan ni, kena cerita. Sebab nanti awak kata, Ustazah tahu tak, saya tengok dekat berita kan, orang tu tak mandikan lah mayat COVID. Tak boleh mandi ya anak-anak, tak boleh. Sebab dia punya kuman tu ya, virus dia tu boleh menyebabkan orang lain. Nanti orang tu mandikan, orang tu kena. Pernah berlaku dekat peristiwa ni dekat Indonesia dia tak percaya dengan penyakit virus ni boleh berjangkit ni. Jadi dia mandikan juga mayat tu, satu kampung kena virus. Na'udzubillah. Bukanlah Ustazah nak takut-takutkan, tapi kita kena berjaga-jaga dalam dunia sekarang ni. Dan kawan kita pun pernah positif kan. Kawan kita pun ada yang pernah positif. Okey. Jadi kita, walaupun kita jaga, Allah nak bagi, menandakan Allah sayang kita. Tak dapat pun Allah sayang kita. Jangan kata, Ustazah saya tak kena positif, Allah tak sayang saya ke? Tidak. Jadi kita kita laksanakan apa yang Allah suruh dan jauhi apa Allah larang. Okey, faham faham Angguk? Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Okey ingat itu jadi 6 perkara ni, kena ingat ni 6 perkara ni. Okey, jadi Naim kena tahu juga, Ustazah saya mana ada haid, mana ada nifas. Okey, kena tahulah. Tiba-tiba dia tengok mak dia tak semayang kan, kata Ustazah mak saya tak semayang pun. Sebab apa mak tak semayang? Sebab mak ada haid lah, mak tak boleh semayang. Dah habis tu baru kena mandi. Dan mandi wajib dan baru boleh lakukan solat. Dan ingat ya Naim ya, kena tahu juga. Okey. Baik Okey, seterusnya. Okey, rukun-rukun mandi. Macam mana ni kita nak mandi ni? Okey, rukun-rukun mandi. Mandi wajib rukun ni ada 2 je. Okey, saya rasa nampak kan? Okey, pertama niat. Kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan. Jadi niat, lepas tu air. Yang penting semua air kena anggota badan. Lepas tu ingat, air yang kita mandi adalah air mutlak. Jangan kita ambil air yang dah kena ni, air cedokan, kita ambil dari perdi tu kan, dah kena percikkan, tak boleh. Kita mandi air mutlak. Bukannya air apa? Air mutlak ni air perigi, air paip. Kat rumah kita ada paip kan, ada shower kan. Mandi dengan shower lah. Okey, baik. Baik, seterusnya meratakan air ke seluruh anggota badan. Jangan ada tinggal satu berniat. Nanti kita tengok niat dekat bawah. Okey, lepas tu sunat-sunat mandi ni kita baca bismillah, kita berwuduk, menghilangkan najis, berkumur-kumur. Baik, seterusnya hukum mandi. Badan menjadi bersih. Okey, badan segar dan sihat. Kenapa kena mandi kan? Jadi kalau kita mandi akan bersih dan segar. Okey, sebab kadang biasanya orang yang lepas haid ni dia jadi badan dia letih kan, sebab keluar darah banyak. Jadi daripada mandi wajib dia rasa segar bila dah habis kan haid dia. Okey,
Dia kasi dia kata rakan-rakan yang mandi hadas besar hendaklah dilakukan ketika air sampai ke badan. Maksudnya bila kita nak air tu kan kena kat kepala kita, terus kita niat, baru kita niat. Saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Okay, ini dia lafaz niat dia. Nawa itu raf'al hadasi. Raf'al hadasil akbari. Nawa itu raf'al hadasil akbari. Lillahi ta'ala. Okey, maksud dia sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, saya nampak tu Naim nak baca. Okey, cuba Naim baca. Nawaitu raf'al hadasil akbari. Cuba. Nawaitu Raf'al hadasi. Raf'al hadasi akbari ilahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat ni dalam hati kita kena je air kat badan kita sahaja aku mandi okey, kerana Allah Ta'ala. Mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dalam hati, bukannya nak kena bercakap kuat-kuat. Sahaja aku, bukan. Nama itu raf'al hadas ini tu yang bahasa Arab. Yang itu nama dia lafaz. Bukannya niat. Niat di dalam hati. Macam kita ambil wuduk kan. Nak sapu kat muka tu terus niat dalam hati kan. Macam tu juga nak mandi wajib. Kita nak kenakan air kat badan kita. Kena je dekat kepala kita. So, okay. Saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala dalam hati. Boleh? Okay, terima kasih. Okay, baik seterusnya. Kita tengok ni, apa yang kita boleh buat semasa kita berada dalam hadas besar. Pertama, solat. Tak boleh solat. Okey, Mai ingat period mana boleh solat. Okey, kedua, membaca dan menyentuh Al-Quran. Tak boleh, kita boleh sentuh Al-Quran. Okey, membaca tapi kalau kita tengah belajar, diharuskanlah baca. Tapi bukan sentuh. Baca macam saudara kata, cuba sebut ni kalimah. Inna a'taina kausar kan, sebut. Sebab kita tengah belajar. Okey, tapi bukan suruh sentuh Al-Quran. Okey. Baik, seterusnya berhenti ataupun duduk diam dalam masjid. Maksudnya iktikaf lah. Sekarang ni dah gila tak boleh pergi masjid kan, Naim kan? Okey, baik, seterusnya sujud syukur dan sujud tilawah. Kita nak sujud kan, kita gembira dapat result bagus, kita gembira COVID-19 ni dah tak ada. Contohlah kan. Sujud syukur, mengadakan kesyukuran kepada Allah. Tak boleh buat sebab kita dalam hadas besar. Okey, baik, seterusnya mengerjakan tawaf. Tawaf ni kita lakukan pada ibadah haji lah ataupun umrah. Kita kelilingi Kaabah tu, nama dia tawaf. Tawaf tak boleh kita laksanakan masa dalam ni nampak orang kecil-kecil kenok ni kan. Orang yang kelilingi Kaabah tu namanya tawaf. Kita tak boleh lakukan tawaf kalau kita berhadas besar. Okey, baik. Itu dia perkara yang dilarang ketika hadas besar. Habis dah. Okey, tak apa. Kita pergi tengok buku teks kita pula. Naim ada buku teks? Okey, ada, alhamdulillah. Okey, so let's stop present yang ni dulu. Okey, saya present buku awak pula. Okey, kita tengok buku. Buku berapa tadi, Mai? Buku surat 63, Mai? 63. Okey, kita tengok. Buku surat 63. Ready, go. Ni dia. Buku surat 63. Ni buku kita kan? Ke salah buku ni? Okey, betul lah. Yelah. Okey. Sabar tak buka siap-siap ni. Okey, tak apa. Kita tengok 63. Naim dah buka dah buku 63. Sekejap. Bunyi kuat je bunyi. Buku tak bunyi pun. Buku Zaza tak bunyi pun. Okey. Kita tengok muka surat 63. Okey. Nono tak belajar online? Boleh lah. Tak best.
Tak best? No. Ni dah kecil kita dah belajar. Sekarang ni kita nak belajar hadas besar. 63. Ya, 63. Ni pun 60. Tengok 63. Okay, ready dengan paparan Ustazah. Okay, Naim tahu tak ni? Gambar apa ni? Gambar mak tengah mengandung. Mengandung apa dah keluar dah anaknya? Dah keluar. Gambar mengandung ke? Tu yang bawa baby tu. Bawa. Mengandung dalam perut. Bersalin. Bersalin. Nanti namakan wiladah. Okey, keluar anak dengan darah tu nama wiladah. Lepas tu bila dah bersalin ada darah lagi selepas tu namanya nifas. Jadi ibu ni nanti bila dah selesai dia kena mandi wajib. Jadi ibu ni sekarang dalam hadas Besar. dalam hadas besar. Okey, faham tak? Itu yang dia tunjuk gambar tu. Okey, baik. Seterusnya kita tengok gambar di bawah. Okey, dia kata apa? Apa dia kata ni? Bersoal jawab tentang gambar bersama murid. Dah jawab dah dengan Naim tadi. Okey. Baik, dia kata Ustaz, ni ada soalan. Ustaz, adakah buang air besar dan hadas besar itu perkara yang sama? Sama ke? Naim? Ustaz Naim jawab. Adakah Air besar dengan air besar dan hadas besar tu sama? Ada besar dengan ada kecil. Bukan. Buang air besar dengan hadas besar. Besar. Jeng. Soalan ni. Mai. Sama tak Mai? Sama kot. Sama kot. Buang air kecil atau buang air besar kategori hadas apa tadi saya sebut? Hadas Kecil. kecil. Jadi sama tak? Jadi tengok jawapan Ustaz ni. Jeng. Apa jawapan Ustaz ni kepada anak murid dia? Dia kata Sama. Abah tu apa? Sesak memang. Apa Ustaz dia jawab? Sama. Tidak sama. Tidak sama. Hadas besar ialah perkara yang menghalang daripada sahnya solat, puasa, tawaf, membaca dan menyentuh. Okey, baik kita tengok lagi soalan dia kan. Soalan yang pertama dia tanya tu, yang soalan yang kedua, saya tidak tahu perkara berkaitan dengan hadas besar. Boleh Ustaz terangkan? Ini yang Ustaz dia terangkan. Ustaz dia kata boleh. Hadas besar ialah perkara yang menghalang daripada sahnya solat, puasa, tawaf, baca dan menyentuh masa Al-Quran serta beriktikaf di masjid. Okey, apa lagi dia tanya ke Ustaz dia? Yang kelima, apakah yang menyebabkan terjadinya hadas besar Ustaz? Okey, kita tengok. Kenapa terjadinya hadas besar? Okey, kerana sebab yang tadi yang perkara kita baca tadi, bertubuh, keluar air mani, nifas, beladah dan mati selain mati syahid. Okey. Cara mandi ataupun tayamum cara dia kan? Okey, tak apa. Itu boleh baca sendiri kan? Terima kasih kata dia. Okey, sekarang kita lihat ni. Tadi kan, tengok tadi Ustaz dah ajar, ni dah ada dalam buku juga. Okey, nama itu Raf'al Hadasil Akbari Lillahi Ta'ala. Ni niat dia. Lepas tu yang kedua, membasuh dan meratakan seluruh badan. Okey, tak apa. Boleh tak tolong mute? Boleh tak tolong mute kejap? Okey. Okey. Baik, kita tengok. Tengok buku kita. Okey. Baik ni tengok gambar ni. Macam tu tengok cara dia mandi. Okey, meratakan air di seluruh badan kita, jangan ada tempat yang tertinggal.
Okey. Baik. Kalau tak ada air, cara kedua bertayamum. Bertayamum sekiranya tiada air. Rujuk muka surat 58 tentang tayamum. Okey. Seterusnya dia kata baca dan hayati akibat tidak bersuci daripada hadas besar. Okey. Naim, okey, unmute, buka balik suara. Kalau kita tak bersuci daripada hadas besar, okey, pertama tengok salah tunjukkan jari ni. Cuba baca. Ibadah. Yang ni ya? Tengoklah tak Ustazah papan ni. Okey. Nah, ada tangan ni, ada jari ni. Ustazah besar lagi. Terhadap Ibadat. daripada Ibadat tertentu tidak diterima. Yang ni, tengok tangan Ustazah. Tengok ni Ustazah tunjuk ni. okey. Ibadah. Pada tertentu tidak terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus Naim. Okey, yang kedua, Mai, cuba baca Mai. Jiwa. Ni, tengok tangan kat Ustazah ni. Ustazah besar lagi. Ui, besarnya. Okey, cuba Mai. Jiwa apa? Jiwa. Okey, jiwa. Resah. Gelisah. Bagus, jiwa resah gelisah. Okey, lagi Naim. Kalau kita tak mandi, apa yang berlaku? Badan lesu dan lemah. Bagus. Okey, Mai. Sila Mai. Okey, kalau kita tak mandi, mendapat dosa. bagus. Kalau kita tak mandi wajib, kita kena dapat apa? Dapat dosa. Bukan main-main. Itu dia akibat. Lagi satu. One more. Okay. Panjang ni Naim. Terhalang daripada kritikan dan dalam kritikan. Beretikaf Hana. Beretikaf di dalam masjid. Ya, tak boleh etikaf. Maksudnya tak boleh duduk kat masjid. Kan? Orang suka pergi masjid tapi dia tak nak mandi wajib. Tak boleh, dilarang Okey. Baik, itu dia yang kita dah belajar tadi tentang akibat tidak bersuci tu. Akibat tidak bersuci daripada hadas besar, apa berlaku? Ibadah tidak diterima. Okey. Lepas tu jiwa resah gelisah. Lepas tu badan lesu, penat letih. Okey, mendapat dosa tu yang kita takut tu. Allah murka dapat dosa. Okey. Baik, sebab kita tak bersih kan? Okey, dan seterusnya yang terakhir, terhalang daripada beriktikaf di dalam masjid. Boleh Okey, kalau boleh tengok ni. Okey, boleh tutup suara balik. Okey. Baik, dia kata bincangkan akibat tidak bersuci daripada hadas besar dengan murid. Okey, Naim. Kalau kita tak ingat tadi tu, ini satu sebab. Kalau awak tak bersuci tadi, tak mandi wajib. Okay, awak dah ada sebab salah satu daripada sebab tu, tapi awak tak buat, awak tak nak mandi. Jadi apa yang berlaku? Salah satu tadi kita sebut badan dosa kot. Berdosa. Badan bagus. Dapat. Okey Mai, apa lagi berlaku Mai? Kalau kita tak mandi wajib. Badan rasa apa? Mai, badan rasa apa? Badan rasa lesu. Letih. Ya. Badan rasa letih, lesu kan? Okey, bagus. Pandai Mai. Okey, kita tengok. Apa lagi ni? Okey, last ni. Last.
Okay, tak apalah terlajak sikit kita sepatutnya setengah jam tadi Naim masuk lewat. Tak apa. Okay, boleh Okay, hikmah bersuci. Maksudnya hikmah kita bersuci. Okay, dah boleh tutup ya. Benda. Hikmah bersuci. Okay, pertama memulihkan tenaga sebab kita dah bila datang haid ke apa jadi badan kita tadi tak segar. Jadi bila kita dah mandi wajib tadi memulihkan tenaga dan memberi kesegaran. Yang kedua menyihatkan jasmani dan rohani. Maksudnya badan kita dan jiwa kita. Okey. Baik, yang ketiga membersihkan diri daripada segala kekotoran zahir dan batin kan. Okey. Yang keempat menjadikan diri kita disenangi rakan. Dah tak ada badan tak berbau lah kan. Tak mandi macam mana? Okey. Okay, dia sebab mandi wajib ni dia tak sama dengan mandi biasa. Sebab biasanya orang yang datang haid ni bila dah dia ni macam ada berbau badan dia kan. Jadi bila dia dah bersih tu kalau dia mandi dengan cara mandi wajib ni bersihkan seluruh badan dia insya-Allah akan bersih. Yang seterusnya membolehkan amal ibadah dilakukan bila-bila masa. Bila kita dah mandi wajib kita dah boleh lah baca Quran boleh. Baik, seterusnya mengembalikan kecerdasan minda. Minda, kecerdasan ni maksudnya cerdik lah, boleh berfikir dengan logik. Baik, seterusnya mendapat kasih sayang Allah. Itu yang kita nak tu ya. Bukan saja-saja dia. Baik. Naim. Soalan sebut. Dia kata minta murid menyebut hikmah bersuci. Sebut salah satu daripada yang awak baca tadi. Salah satu dia. Kalau kita bersuci, kalau kita mandi wajib, apa yang kita dapat? Salah satu dia apa? Allah? Jap. Oh ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kan? Allah Ta'ala sayang kita. Allah apa? Allah Ta'ala sayang kita. Bagus. Okey. Mai. Naim, terima kasih tutup mute. Okey, Mai. Mai boleh unmute. Apa dia Mai? Pilihlah salah satu dah orang nak cakap apa. Kalau kita mandi wajib, apa yang akan kita dapat rasakan? Mengembalikan kecerdasan lah. Mai pilih yang mana? Menjadikan diri disenangi rakan kan? Mai baca yang tu kan? Mengembalikan, betul? Menyanyikan jasmani dan rohani. Okey. Mai pilih menyihatkan jasmani dan rohani. Bagus Mai. Beri tepukan kepada Naim dan Mai. Alhamdulillah dah sampai penghujungnya. Daripada kelas kita hari ni. Jadi kita dengan bacaan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Amin ya rabbal alamin. Tahniah kerana masuk kelas Ustazah Maliza hari ini.